أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala sahibus samahah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muka surat 65 dah. 66 dah. Oh, nombor 9 tu dah. Baik. Muka surat 66. Nombor 9 tu dia kata masih di bawah tajuk perbincangan dan kesimpulan dah. Itu akidah yang batil. Akidah yang batil mana akidah yang sesat lah. Batil artinya perkara yang i'tiqad atau perkara yang diperbuat tu tidak berbetulan dengan khabar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak muafakat. Itu dia panggil batil. Kalau i'tiqad ataupun amalan muafakat dengan khabar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil al-haq. Kebenaran. Kalau khabar tidak membetuli bagi realiti, itu dia panggil dusta. Apa tu? Tak nampak. Letak tengah sikit. Tinggi sangat. Tak nampak. Tak nampak. Kena duduk dekat sikit lah. Baru nampak. Kalau khabar tu tidak muafakat, tidak berbetulan dengan realiti, dengan pegangan ataupun dengan amalan, realiti dia panggil waqi', maka tu dia panggil dusta. Kadzib. Kalau khabar tu membetuli bagi realiti, bagi i'tiqad ataupun pekerjaan nafsil amri, dia panggil amalan, maka tu dia panggil benar. As-sidqu, dia panggil as-sidq. Lawannya al-kadzib. Kalau al-haq, lawannya ialah al-batil. Dia kira i'tibar depan dengan belakang. Benar, mutabaqatu khabarihim lil waqi', itu dia panggil benar. Maknanya ambil khabar, mari pelaga dengan realiti, lalu betul muafakat, dia panggil benar. Kalau tak betul, tak muafakat, bersalahan, dia panggil dusta. Tapi kalau al-haq, kebenaran, ambil realiti ni, mari pelaga dengan khabar. Kalau berbetulan, dia panggil kebenaran, al-haq.
Kalau tidak berbetulan, tidak muafakat, dia panggil batil. Kesesatan. Tu dia beza sikit lah. Ya, batil ni bahasa Arab lah, bahasa kita sesat lah, sesat dia panggil. Habis. Kalau gitu dia nak caranya kesimpulan puak-puak sesat ni. Nombor 9 dia kata pengikut-pengikut mazhab Jabariyah atau Jabriyah ni tidak mahu menggunakan akal fikiran atau seguna akal. Sebab tu bahaya tak seguna akal ni. Bahaya. Mengkedepankan akal daripada Quran hadis nakal pun bahaya. Tidak mahu guna akal pun bahaya juga. Tengok. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah, dia mengkedepankan akal. Akal duduk di depan. Terlampau-lampau hulu dalam menggunakan akal sehingga membelakangkan nakal. Itu pun sesat. Ada pun hak ni pula, dia tak saya guna akal tu. Buang tu akal. Kerana apa? Kerana apa tu? Tidak mahu menggunakan akal. Kerana mereka, yakni puak Jabriyah, mazhab Jabriyah ni, menganggap semua usaha ikhtiar hamba itu akan tersia-sia belaka. Jadi kita punya usaha ni sebenarnya sia-sia. Sebab apa sia-sia? Sebab hakikatnya tidak hamba yang memperbuat. Hamba tidak ada kudrat dan iradat. Gitu dah. Hamba ni tidak ada kudrat dan iradat. Hanya yang mempunyai kudrat dan iradat Allah. Lepas tu hamba ni seperti tisu ni lah. Tengok tisu ni. Kemana angin tu jatuh, gitu. Dia pergi ke mana? Dia boleh nak pergi sini. Kita jatuh sini, dia boleh nak pergi situ. Tak boleh. Ikut angin pupuk ke mana. Dia tak ada ikhtiar usaha. Tak ada. Tak ada kudrat iradat yang hadisah, yang baharu tak ada. Maka puak Jabriyah ni menganggapkan manusia ni, kita ni, hamba makhluk ni, seperti daun atau tisu yang ditiup oleh angin. Kemana angin pupuk, ke situlah dia pergi. Angin pupuk ke bawah, dia pergi ke bawah. Dia tak pergi dari sini. Kata gitulah kita manusia ni, gitulah. Tak ada kudrat dan iradat yang hadis. Allah belaka-laka. Jadi fuak-fuak Jabriyah ni terkadangnya boleh bawa kufur apabila dia menghalalkan benda yang haram. Bila dia menghalalkan benda yang haram, boleh jatuh kufur. Contoh dia nak minum arak. Dia kata, haram tu. Mana ada haram? Allah yang menggerakkan tangan saya ni. Allah yang meminumkan saya. Saya tak ada ikhtiar usaha. Allah semua. Bukan saya. Saya tak ada ikhtiar usaha, tak ada kudrat iradat. Tak ada kudrat yang baru untuk usaha dan tidak ada iradat yang baru untuk ikhtiar, untuk pilih. Tak ada. Allah belaka. Jadi puak Jabriyah ni kita tak payah berhujah dengan ayat Quran ke hadis ke dengan naqliyah, tak payah. Dengan aqliyah tak payah. Lepas tu kita pergi lempang dia, ada sungguh. Kita tapa dia, kata, apa pasal awak tapa saya? Jangan marah saya. Saya pun sama seperti awak, ya kah? Saya tak ada kudrat iradat kah? Allah yang menggerakkan tangan saya, marah pada Allah lah. Tu lagu tu je cara dia dengan puak-puak Jabriyah ni, supaya dia ada akal untuk berfikir. Itu nombor 9-nya. Kemudian nombor 10 dia kata, pengikut-pengikut mazhab Jabriyah ni menyerahkan segala untung nasib mereka kepada Allah semata-mata tanpa menjalankan usaha ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak kecelakaan. Silap dia, bukan silap dia menyerah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan itu. Kita memang kena menyerahkan kepada Allah semata-mata. Tawakkul ala Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Tuhan suruh kita tawakkul. Tawakkul ni mana? Wakil pada Allah, serah pada Allah. I'timadul qalbi ala Allah. Berpegang hati kita di atas Allah. Siqatul qalbi ala Allah. Percaya hati kita di atas Allah Ta'ala. Qat'an, putus, semata-mata putus. Memang betul lah tu. Jangan kita silap tu ayat dia ni. Pengikut-pengikut mazhab Jabriyah menyerahkan segala untung nasib mereka kepada Allah semata-mata. Memang kena gitu. Kita pun serah pada Allah Ta'ala semata-mata juga. Serah pada Allah Ta'ala semata-mata. Jangan
Jangan kita tak serah pada Allah Ta'ala rasa kita ada habuan. Itu syirik khafi dia panggil. Nah, kita kena serah pada Allah Ta'ala semata-mata. Serah kepada Allah ni sebelum berusaha, nah, semasa berusaha dan selepas berusaha. Itu dalam tasawuf dia ajar itu. Bukan kita serah pada Allah lepas kita usaha. Lepas tu semasa kita usaha tu kita duk berpegang di atas kebolehan diri, kemampuan diri kita yang boleh. Syirik khafi gitu. Nah, serah pada Allah memang semata-mata. Di awal, di tengah, di akhir. Memang kena serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Salah Jabriyah ni, ni tanpa menjalankan usaha ikhtiar. Ni yang salah. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Apa pasal tak semaya ya? Semaya buat apa? Serah pada Allah lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi syurga, syurga juga. Kalau Allah Ta'ala nak bagi neraka juga. Kalau duduk semaya sungguh-sungguh sangat apa? Sudah. Tinggal ikhtiar usaha. Nah, memang betul Allah menentu segala-gala dan hak syurga neraka tu milik mutlak Allah Ta'ala. Betul sungguh. Tak ada hak untuk kita nak menerakakan mana-mana hamba Allah, nak mensyurgakan mana-mana hamba Allah. Semua hak milik mutlak Allah Ta'ala. Itu dah. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita berusaha kerana kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala tentu. Nah, siapa dia tahu apa yang Allah Ta'ala tentu untuk dia? Tak tahu. Ketentuan Allah Ta'ala tu sedia kala lagi. Ta'aluk tanjizi qadim, sifat irada Allah. Lulus sedia kala Tuhan menentu. Siapa dia yang tahu? Tak ada siapa dia tahu. Melainkan apa yang Allah Ta'ala khabar kepada Nabi SAW, kepada Nabi-Nabi dia. Baru Nabi-Nabi pun baru tahu. Contoh seperti sahabat Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Siapa yang menentukan syurga 10 orang itu? Allah. Dan Allah khabarkan kepada Nabi SAW supaya rakyat pada manusia ijtihad. 10 orang sahabat ni Tuhan jamin dah syurga. Sedia kala lagi. Lagu tu. Nabi sendiri tak tahu pun. Tu diwahyukan kepada Allah baru Nabi tahu. Orang munafik di Madinah ni siapa. Nabi tak tahu. Allah yang bagi tahu pada Nabi baru Nabi tahu. Gitu dah. Bukan Nabi duk main munafik dia ni. Bukan gitu. Kita ni hak lebih pada Nabinya. Lajak pada Nabi. Tahu orang ni ahli neraka ni, fuak masuk neraka ni, munafik lah, ginilah. Jangan. Bukan hak kita tu. Tu sama juga dalam beramal ibadat. Kita serah pada Allah Ta'ala. Ya, tetapi kita kena ikhtiar. Mana? Kena beramal ibadat. Kita tanya diri kita nak apa? Nak syurga kan nak neraka? Tentu dah nak syurga. Kalau gitu kita beramal dengan amalan ahli syurga. Sahabat pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dah semua Tuhan tetap dah, Tuhan tentu dah. Nabi kata orang tu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak jauh dia dengan syurga tu sekitar satu zirak, satu hasta saja. Tetapi telah terdahulu dalam ilmu Allah, irada Allah Ta'ala, dia ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, lalu mati dia masuk neraka. Seorang tu beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka satu zirak, satu hasta dekat, tak jauh dah dengan neraka. Tetapi telah terdahulu dalam irada Allah, dalam ilmu Allah, dia ahli syurga, maka dia akan beramal dengan amalan syurga, mati dia masuk syurga. Lalu sahabat tanya, kalau gitu ya Rasulullah, buat apa kita duk beramal? Serah pada apa hak Tuhan tentu. Mu tahu ke Tuhan tentu apa kamu? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang yang ia dijadikan. Jadi kalau dia tu diciptakan oleh Allah ketentuannya ahli syurga, maka dipermudahkan amal-amalan ahli syurga. Maka kita tahu dah apa hak Tuhan tentu atas kita, ahli syurga ke neraka? Kita tak tahu. Maka kita nak apa? Nak pada syurga. Kita pilih untuk masuk syurga. Maka kita usahalah dengan amalan-amalan ahli syurga. Mudah-mudahan ketentuan Allahnya kepada kita ialah ahli syurga. Gitu. Karena Allah Ta'ala firman, ana inda zanni abdi bih. Aku ni di sisi sangka hamba-Ku. Maka husnuzan ma'allah. Kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jangan di awal-awal lagi kita, aku ni ahli neraka dah ni, malah aku sembahyang. Mu sendiri hak pilih nak neraka. Tu gitu dah. Jadi
kesalahan Jabriyah ni bukan menyerahkan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Memang kita kena serah hati kita, percaya pada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan pada hauli wa quwwati. Keupayaan kita, kemampuan kita, kuah kita, kekuatan. Bukan. Kita kena iltijak hanya pada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Mana? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada upaya untuk mengerjakan taat melainkan dengan pertolongan Allah, bi'aunillah, bi'inayatillah, bitaufiqillah, dengan taufik Allah, dengan petunjuk Allah, dengan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah. Kita kena serah pada Allah itu. Lepas tu hak salah dia mana? Tanpa menjalankan usaha ikhtiar, dia tak ada amal ibadah. Tak ada tinggal maksiat. Serah sungguh-sungguh, bulat-bulat. Mana bulat-bulat? Yang ini tanpa mengerjakan amal ibadat, meninggalkan maksiat yang ditegah oleh Allah. Bakal orang tanya dia, pasal apa awak ni duk buat maksiat ni? Awak tak takut ke Tuhan janji neraka akhirat esok? Dia kata, kalau kita buat maksiat pun, kalau Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga juga kita. Betul. Perkataan itu betul, tapi nak maksud dengan batil. Dia panggil kalimatul haq uridu biha bil batil. Urida biha bil batil. Kalimah itu sebenar, perkataan itu betul, tetapi dia memaksudkan dengan salah. Apa? Salah dengan makna dia tidak ikhtiar. Tidak pilih untuk beramal ibadat, tidak pilih untuk meninggalkan maksiat, dan tidak usaha, tidak mengerjakan amalan ibadat taat, dan tidak meninggalkan maksiat yang telah dia buat. Tu silap dia situ. Habis situ. Kemudian kata dia laginya nombor 11, mazhab Jabriyah ni tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan sesuatu perkara yang berlaku di alam dunia ini. Memanglah tadi dia ada kita tak guna akal. Memang tak gunalah akal, kita kena guna akal. Kita guna akal kita untuk fikir. Alam kejadian ni menjadi dalil di atas kewujudan Allah, menjadi dalil di atas bersifatnya Allah dengan segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan. Sama ada alam ni menjadi dalil yang menunjukkan di atas Allah tu ada dan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pada pihak baharunya alam, kita fikir kenapa alam ni menunjukkan di atas ada Allah dan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan kamalat. Karena alam ini baharu. Apa makna baharu? Wujud ba'dal adam, ada kemudian daripada tak ada. Alam ini taghayyur, berubah-ubah. Itu menunjukkan baharunya alam. Alam ni termasuk dengan kita-kita ni. Alam dia panggil manusia, lembu kobai, itik, gajah rimau, langit bumi pun, cakrawala, bukit bukau, gunung gana, bita cakrawala, apa semua ni alam. Masih wallah tu dia panggil alam. Alam-alam ni mana masih wallah, barang selain daripada Allah dipanggil alam kerana dia menjadi alamah, tanda di atas kewujudan Allah dan kebesaran Allah, makna kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan Allah tu. Kita tengok pada alam, kita fikir alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah pagi petang siang malam, kemarau panas, hujan lebat, banjir, berapa semua berubah tak? Berubah. Tu dah. Berubah. Semua berubah. Berubah lakalah. Hari tu baik, hari ni nak musuh. Hari tu musuh, hari ni nak jilat kelik. Berebut-rebut. Macam-macam. Berubah-ubah. Biasalah tu alam dia panggil. Tak usah kita duduk pelik. Tu maknanya alam. Berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah. Tu. Kalau takdirnya kita ni wal'iyazubillah lah, kita jumpa baby, bayi, orang buah. Kita ambil pera dia sampai 40 tahun. Lamanya kita pera 40 tahun lah dia. Baby lagi tak? Umur 40 lah. Dia tanya umur berapa baby ni? 40 dah baby ni. 40 tahun saya duduk pera baby. Duduk baby situ juga. Gitu kah? Berubah dah. Berubah. Tak ada IC, tak ada surat beranak. Mak dia lepas begitu, wal'iyazubillah. Hatta kita tak tahu dia beranak bila. Lahir bila.
Sekalipun begitu, kita tahu kata dia baharu tu daripada mana? Berubah. Daripada sehari ke sehari, sehari ke sehari, berubah. Itu dia panggil alam. Al-alamu mutaghayyir. Bermula alam ni berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah-ubah tu pasti baharu. Nah, mana dapatlah natijahnya al-alamu hadisun. Itu dia panggil dalam ilmu mantiq dia panggil. Nah, tu taqrirud dalil al-mu'tabar indal manatiqah dia panggil, menghuraikan dalil secara mu'tabar di sisi ulama mantiq. Bermakna alam ni dapatlah kita natijah, kesimpulannya al-alamu hadisun, alam ni baru. Apa baru? Yakni wujud ba'dal adam, ada kemudian tak ada, dan taghayyur, dan berubah. Nah, berubah-ubah. Alam ni berubah-ubah. Itu tanda kata alam ni baharu. Maka kita pun kata wa kullu mutaghayyir wa kullu al-alamu hadithun. Wa kullu hadithin, dan tiap-tiap yang baharu tu, tiap-tiap yang ada kemudian daripada tak ada dan berubah-ubah, terima berubah-ubah. Fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak, pasti mesti wajib baginya tu ada yang membaharukan dia, ada yang menciptakan dia, ada yang merubahkan dia. Tak kira berubah sendiri. Meja ni duduk sini sedia ke? Duduk sini sama? Mana duduk sini? Ada orang berubah tu. Orang mari heret pak letak sini. Lepas ni duduk sini pula. Dah heret pula, simpai pula. Bermakna berubah tu mesti ada yang merubah. Itulah gitu nah. Surah ni, masjid ni gini dah. Daripada zaman tu ada dulu, ada gini dah. Tu hantu dulu ada dah. Ada. Ni berubah-ubah dah. Berubah-ubah. Siapa yang merubah? Ada yang merubah. Tak terima dalam kepala otak kita sesuatu tu berubah tanpa ada yang merubah. Mesti ada yang merubahkan dia, mesti ada yang menjadikan dia, mencipta, membaharukan dia. Tu kita fikir alam ini sama ada kok pihak baharu dia panggil hudus, atau kok pihak mungkin, imkan dia panggil. Alam ini imkan. Mana imkan? Terima ada, terima tidak ada. Masa lain-lain. Maknanya alam ini terima ada dan terima tidak ada. Nak bukan satu masa lah, masa berlain-lainan. Terima harus bersamaan, pada adanya dan tiadanya bersamaan. Mana seperti neraca dacing. Neraca dacing tu tak kena dacing. Tak kena dacing beratlah. Penimbang mizan dacing. Dia lambai dacing ni nak menunjuk keadilan sebenarnya. Serata. Sama berat daun dacing tu. Mizan tadi tu. Dacing tu sama berat. Tiba-tibanya berat salah satu dengan tidak ada sesuatu yang memberati. Terima tak dengan kepala otak kita? Tak terima. Bila rajih salah satu, mesti ada murajih. Murajih ni mana? Yang menguatkan dia. Kita tak, mana dacing tu sengit. Kita pergi tengok sebelah bawah tu. Ada gula sekilo, patut pun berat kot sebelah sebelah kiri ni contoh. Berat sebelah ni, mesti ada murajih dia yang memberat. Jadi ada dan tiada ni imkan bagi mungkin, bagi makhluk. Mana? Sama berat. Sebab tu alam ni juga dipanggil mungkin. Sebab apa? Sebab dia imkan. Apa? Kebolehan ada dan tiadanya diterima sama berat. Gitu dah. Sebab tu alam ni juga dipanggil mungkin. Makhluk pun panggil, alam pun panggil, mungkin pun panggil. Mungkin, mim kah nun. Jika mungkin tu ngo tu kemungkinan tu. Hak kita Melayu ni mungkin, mim kah nun. Mungkin. Alam ni dipanggil mungkin. Dipanggil makhluk, dipanggil alam, dipanggil mungkin. Ya belaka. Hak tu lah itu. Sama ya. Sebab apa dipanggil mungkin? Sebab keimkanannya. Apa? Keboleh adaannya dan ketiadaannya diterima serata, sama berat. Tiba-tiba berat kot sebelah ada, dengan tidak ada yang memberati murajih, tak terima kepala otak kita. Betul tak? Berat kot sebelah tak ada, tak terima, tidak ada yang memberati kot sebelah tiada. Mesti ada murajih yurajjihu wujudahu ala adamihi
au yurajjihu adamahu ala wujudihi. Mesti ada murajjih yang merajih, yang menguatkan akan adanya di atas tiadanya, atau akan tiadanya di atas adanya. Mesti. Macam kita. Belum kita Tuhan buat lahir ke dunia ni. Ada tak kita? Tak ada. Bermakna berat kot sebelah tak ada tu. Berat kot sebelah tak ada. Ada pun terima. Terima. Bukan tak terima langsung ada. Berat kot sebelah tak ada. Sebab tak ada. Siapa yang memberatkan kita tu tak ada? Allah. Murajjih itu Allah. Tak ada dengan sendiri gitu dah. Lepas tu tiba siapa masa Tuhan mengedarkan kita, berat kot sebelah ada pula dah. Nampak tak? Berat kot sebelah ada. Sekarang ni kita ada. Siapa yang merajihkan ada kita? Allah. Allah murajjih. Yurajjihu wujudana ala adamina. Allah sang yang memperkuat, yang merajihkan, yang menguatkan. Ia kuatkan di atas ada kita, ia kuatkan ada kita di atas tiada kita. Ada. Siapa hak dia tentu dah kita tak ada? Tak ada pula. Berat aku pula tak ada. Terima kita. Berat kanan kiri kanan. Tak ada murajih, tak terima. Mesti ada murajih. Tu kita fikir dengan akal tu. Fikir dengan akal tengok. Itu lagu tu. Jadi puak Jabriyah tak segunakan. Tak segunakan. Tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan sesuatu perkara yang berlaku di alam dunia ni. Kita fikir. Tu kita fikir alam ni. Berlaku di alam ni. Ada tak ada, hidup mati, binasa. Apa lagi weh? Ikutlah. Tu jatuh bangun. Dapat kuasa, tak dapat kuasa. Iyalah kau. Tu semua tu sifat fi'il Allah Ta'ala. Sebab tu orang tak mengajilah Asma'ul Husna tu. Sebab apa? Semuanya sudah masuk di dalam, kalau pengajian ilmu tauhid sifat 20, masuk dah dalam sifat kudrat. Kudrat Allah Ta'ala. Allah yang mengangkatkan manusia, menjatuhkan manusia, mematikan manusia, menghidupkan manusia, mengkayakan manusia, memiskinkan manusia. Semua perbuatan Allah, hakikat. Maka kita tu fikir dengan kepala otak kita. Tengok alam ni, macam-macam perubahan, macam-macam perkara yang berlaku. Itu semua menunjukkan kewujudan Allah dan kebesaran, kesempurnaan segala sifat-sifat kamalat ketuhanan Allah Ta'ala. Itu lagu tu. Habis. Tengok. Baik. Kemudian yang kedua belah dia kata, habis itulah Jabriyahnya. Kemudian yang kedua belah dia kata, menurut kepercayaan mazhab Qadariyah, seseorang hamba berkuasa penuh menjayakan segala urusan dan pekerjaan mereka sehari-hari tanpa disertai oleh kudrat Allah Ta'ala. Ni terbalik pula. Tadi Jabriyah. Dia nak ingat gini. Jabriyah, Tuhan belaka, hamba tak ada langsung. Tu Jabriyah. Qadariyah pula, hamba belaka, Tuhan tak ada langsung. Dia terbalik dua tu. Dua-dua tu ulu belaka tu. Tasyaddud, ke kanan dan ke kiri. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Kalau Qadariyah, hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan, itu istilahnya. Hamba ni dia menentukan dan menjadikan perbuatan dia secara zahir dan batin. Itu. Sebab apa? Sebab kudrat dan iradat hamba, kata Mu'tazilah ataupun Qadariyah ni, ialah bukan memilih dan usaha, bahkan menentu dan menjadi. Apa yang kita nak, kita boleh buat. Kita nak, kita boleh. Ada kan? Kita boleh. Mesti kita boleh. Tu bahaya tu. Istilah tu tak adalah bahaya. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu akidah, boleh jadi bahaya. Mana? Boleh jadi kita berfahaman dengan Qadariyah. Apa yang kita nak, pasti kita boleh buat. Kita cerita dah dulu kan? Antara ulama yang pernah berpegang dengan mazhab Qadariyah ni, ulama ni, iaitu Imam Zamakhsyari, pengarang kitab Tafsir Kasyaf, alim ilmu balaghah.
Takdir Tuhannya berjodoh dia, isteri dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seorang isteri ni dia kena bijak laksana nak tegur tok lelaki. Jangan peluru bedil gitu. Jawab dia balas gagal perang dunia ketiga lah jawabnya. Jadi dia fikir macam mana aku nak nasihat suami aku ni supaya taubat daripada akidah sesat. Akhirnya ajak jimuk kata ni. Dia kata kau lelaki dia suami dia, malam ni bang kita nak 100 round boleh tak? Ish, boleh lah. Ya. Ini kan malam pengantin baru. Maknanya nak tak? Nak. Di sisi Qadariyah, apa yang kita nak mesti kita boleh buat. Sebab kita sudah ada kudrat iradat. Tuhan bagi. Tuhan tak cara dah. Tuhan biarkan kita yang menentu dan membuat apa pekerjaan yang kita nak buat. Apa yang kita nak. Tuhan relax lah, goyang kaki lah. Tuhan tengok gitu lah. Apa kita tentu, apa kita buat. Jadi bini kata, okey, masuk dah perakak ni. Nak 100 round. Kena 5 round selok dah. Pekai buruk dah. Ya tak agak dah. Bukan abang mengajar di masjid surah kata apa yang kita nak pasti kita boleh buat kan? Tuhan bagi kudrat iradat pada kita. Kita nak apa yang kita nak, kita boleh buat. Sebab Tuhan dah bagi dah kudrat iradat kita. Abang nak tak 100 round ni? Tadi abang kata nak. Memang nak. Lepas tu, pasal apa ni round sudah letih dah? Tak agak. Macam kain buruk dah. Bermakna ada benda kita nak tapi kita tak mampu buat. Tok lelaki ya pun bila-bila duduk kain buruk gitu. Ya juga ya. Baru dia sedar akidah dia pegang selama ni sesat. Tu sesat. Maka taubat dia daripada fahaman Qadariyah. Mana fahaman Qadariyah? Hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Tengok dia ayat ni lah. Tu seseorang hamba berkuasa penuh. Mana mukhtaran zahiran wa batinan, menjayakan segala urusan dan pekerjaan mereka sehari-hari tanpa disertai dengan kudrat Allah Ta'ala. Bukan Tuhan yang buat ni. Tuhan nak buat mana? Tuhan bagi dah kudrat iradat pada kita hamba. Kita hamba lah yang buat perbuatan kita. Kita hamba lah yang menentu apa yang kita nak buat. Itu Qadariyah. Sesat tak? Sesat. Pada kufurnya ikhtilaf ulama. Tu kalau dia kata kudrat iradat hamba ni Tuhan tak menjadi, kufur dengan ijma'. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'ayun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad hamba ni dapat membuat dan menjadi memberi kesan kudrat hamba dengan kuwah yang Allah Ta'ala berikan, power Tuhan lah jadikan pada dia, maka demikian itu i'tikad bid'ah dalalah, jangan kita ikut. Atau fala taltafit, jangan kita berpaling ikut, jangan. Habis situ. Kalau Jabriyah pula, hamba ni majburan zahiran wa batinan. Terbalik tadi. Majburan zahiran wa batinan. Hamba ni digagahi, dipaksai zahir dan batin. Langsung tidak ada pada hamba kudrat iradat untuk ikhtiar dan usaha, tak ada. Dia terbalik dia tu. Hak ni Tuhan belaka, hak ni hamba belaka. Patut Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mana? Hamba ni mukhtaran zahiran, majburan batinan. Itu. Mukhtaran zahiran, pada zahirnya diberi keluasan kita untuk memilih dan mengusahai. Itu. Sebab Tuhan jadikan pada kita kudrat iradat yang baharu. Ada pada kita iradat untuk kita pilih. Nak pergi shopping ke, nak pergi kuliah duha. Pagi tak ada nak pilih. Kuliah lambat, ustaz dah lah mari lewat. Kalau pergi shopping sedap sikit, ikut kita suka hati kita nak duduk berapa jam pun. Pilih betul tak? Kita boleh pilih. Kau ada tegah kita nak pergi pilih pergi shopping, terbakar kereta. Meletup. Allah, silap pilih dah ni. Dah. Pilih nak pergi disco, kau nak pergi masjid, tak ada halangan, tak ada. Hatta nak kufur, nak mukmin, tak ada halangan lagi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, sila Tuhan kata. Siapa nak kufur pun, sila. Tak ada larangan apa. Aku nak tegah warna, aku biarkan mu untuk pilih. Mu pilih.
Pilih nak berapa? Nah, boleh pilih. Diberi keluasan untuk kita pilih. Tetapi bila kita pilih sesuatu perkara, tahulah kita sedia kala Tuhan menentukan pilihan kita yang itu. Itu makna majburan batinan. Tu. Dan kita mengusahakan apa yang kita pilih. Bukan kita mengadakan, menciptakan perbuatan kita. Bukan. Yang menjadikan perbuatan tersebut hakikatnya ialah Allah. Seperti yang kita duduk sebut sama dah. Seorang yang duduk dalam hospital tu kan. Sakit, tak boleh nak buka mata. Sedar tu kan. Kawan-kawan dia mari ziarah. Bini dia kata, Allah, abangmu tengoklah siapa mari ziarah ni, saing-saing lama. Nak jak di tadika pasti pun mari ziarah lagi. Saing-saing di tadika pasti mari ziarah. Buka mata ni tengok ni, saing-saing lama mari ziarah. Mulut dia berkata, Allah, nak tapi tak terbuka mata, tak boleh tengok, tak boleh buka. Dia nak tu makna ikhtiar tak? Pilih nak akak kelopak mata. Dan usaha tak nak akak kelopak mata? Usaha. Nak akak. Nak akak kelopak mata ni tak sampai sekilo. Kau ada sampai sekilo nak kelopak mata dia berat benar. Wak jokum mah apa. Ringin je. Tapi walau dia pilih ikhtiar nak angkat kelopak mata dan dia usaha nak angkat kelopak mata, tak terangkat walaupun anggota yang paling ringan ada di tubuh kita tanpa disertai dengan qudratullah al-qadimah. Sebab yang memberi kesan, memberi bekal itu hanya kudrat Allah. Kita usaha apa kalau Tuhan tak menjadi ke? Tak terangkat. Tak terangkat kelopak mata tadi. Tu ingat. Jadi hatta kita duduk berkelip gini pun kita kena ingat bahawasanya kita hanya usaha yang menjadikan boleh berkelip. Kelopak mata kita terbuka, terkatut. Siapa? Allah. Tu lagu tu. Ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Ma ramaita iz ramaita. Tidaklah melontar engkau hai Nabi Muhammad ketika mana engkau melontar. Iyalah, engkau melontar. Itu ayat kata boleh kita isnad majaz. Saya membuka kelopak mata, saya sedang makan nasi, saya sedang mengajar, saya sedang mengaji, saya membaca buku, saya yang memasak nasi, saya yang menggulai, menyayu, menyinggang ke apa ikutlah. Memotong bawang bolehlah kita kata. Tapi ingat, tidaklah ketika mana mung tu memotong bawang. Tidaklah engkau yang memotong bawang ketika mana engkau memotong bawang, melainkan Allah yang menjadikan perbuatan terpotongnya bawang. Itu lagu tu dah. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Tidaklah melontar engkau Nabi Muhammad ketika mana engkau melontar. Itu sebagai isnad majaz. Sebab tu hikmatnya apa kita ni diberi kudrat iradat yang baru sebagai ikhtiar dan usaha supaya boleh kita sandarkan perbuatan tu perbuatan kita dan dibalah dengan dosa dan pahala. Itu dah. Usaha baik dibalah baik, usaha jahat dibalah jahat. Itu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Pahala balasan baik, usahaan yang baik, mudarat dosa di atas usahaan yang jahat. Lagu tu habis situ. Jadi kita ni ahli sunnah jamaah mukhtaran zahiran, pada zahirnya diberi leluasa kita untuk memilih dan usaha. Boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi pada hakikatnya majburan batinan, digagahi secara batin. Mana? Apa yang kita pilih hakikatnya ketentuan Allah, dan apa yang kita usaha hakikatnya Allah yang menjadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa sahaja yang kamu buat. Habis. Kemudian yang ke-13 dia kata mazhab qadariyah ni pula beriktiqad. Dia pegang dalam hati puak dia iktiqad gitulah, dan mempercayai segala perbuatan manusia yang dikerjakannya dengan sengaja, dengan ikhtiariyah. Dengan sengaja tu dengan pilihan, sengaja.
No, pilih. Tu mana sengaja. Ha. Kalau tak sengaja, tak pilih. Betul tak sengaja. Nah. Tak sengaja tu mana pilih, tak pilih. Macam kita duk tukar paku tu kan. Lepak kita sengaja pilih nak tukar paku, lepak. Pelepok kena atas jari. Hak tu sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja tu. Bukan awal-awal lagi siap. Nawa itu dah lah, sahaja aku nak tuku daya aku biar pecah berah, biar berdarah beleceh. Tak ada lagi tu, orang bodoh lagi tu. Orang nak bunuh diri tak ada akal lagi tu. Nah? Tu sengaja dia panggil. Sengaja mana nak? Pilih. Memang sahaja pun ya, sengaja pun ya. Tu bahasa kita ni dia berubah-ubah dulu sahaja. Nah, usalli fardhu zuhri. Nah, arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Terjemuh dulu. Sahaja aku sembahyang akan fardu zuhur. Nah, 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja. Duk lama sikit berasa berubah jadi. Bukan sahaja pula. Sengaja aku sembahyang. Betul orang tak reti kan? Tak ngaji fiqh dengan cara yang betul. You nak sembahyang tu duduk main dua tu. Allah dalam hati. Sengaja ke sahaja? Kau tak sengaja? Sama kau sahaja dengan sengaja tu 14 kali duk Allah usalli. Sekarang ni kita mampu perkataan sahaja tu mana? Usalli aku sembahyang. Gitu usalli fardhu zuhri mana? Aku sembahyang fardu zuhur. Itu. Nah, aku sembahyang fardu zuhur. Usalli fardhu zuhri mana aku sembahyang fardu zuhur. Ketika mana kita kata Allahu akbar, dalam perut kita, hati kita tu sedar aku sembahyang fardu zuhur ni, bukan duk berok ni. Tu sebenarnya tu dia panggil niat. Nah, al-qasd an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Niat ni banyak makna dah. An-niyat bi makna al-azam, an-niyat bi makna al-himmah, an-niyatu bi makna nazar. Banyak, ada 15 makna niat. Tapi yang dikehendak oleh Imam Syafi'inya, an-niyatu itu bi makna al-qasdi. Qasad, mana qasad ni mana? Tuju hati. Hati tu nak gitu. Tuju, sedar hati. Boleh. Mu sedar apa? Mana? An-niyatu al-qasdu. Nah, niat tu ialah sedar bila al-qasdu syai', sedar dengan sesuatu pekerjaan bi muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar tu disertai dengan awal-awal perbuatan tersebut. Mana perbuatan semaya, pekerjaan semaya awal-awal apa? Takbiratul ihram. Maka ketika mana kata Allahu akbar tu sedar. Jangan tak sedar. Gitu. Nah, ada Allah dah aku duk berok kau duk baca surat khabar ni. Sudahlah. Tu was-was sebenar. Jadi sebenarnya fuk kita ni bukan was-was. Bodoh jak di awal lagi. Salah ngaji dak di awal lagi. Dah. Usolli tu bagus dah. Usolli tu tujuannya supaya bagi orang yang was-was tadi. Mana ketika mana kata Allahu akbar tu memang dia jadi payuh nak sedar, payuh nak ingat hidup agapo. Hati dia ni duduk main celaru, pakak mereka, pakak Perdana Menteri siapa hari ni, ada kodok lagi, ya. Jadi Allah, payuh. Maka ulama Syafi'iyah kata wa yundabun nutqu qabila takbir. Sunat dituturkan lafaz niat tu sebelum sedikit daripada takbir. Kalau orang Arab dia kata usolli fardhu zuhri. Orang Arab hok hidup macam tu lah. Pas kalau kita hok Melayu hidup kepek, tak usahlah belagak Arab. Nah, kita orang Melayu ke hidup kepek. Lepas tu kok Melayu lah. Sebelum nak takbiratul ihram, aku semaya fardu zuhur. Allahu akbar. Ketika mana kita kata aku semaya fardu zuhur tu, apa hak kita lafaz tu masuk dalam pendengaran kita, betul tak? Tu. Maka ketika kata Allahu akbar, terngiang-ngiang apa hak kita kata tu dalam hati sanubari kita tu. Allahu akbar. Mudah nak ingat. Tu tujuannya. Tujuannya talaffuz bin niat tu supaya tolong bagi orang hak was-was doa. Was-was doa ni banyak khijah dia siapa ke
Tengok Allahu Akbar tu jadi bengok. Aku duk gapo ni, duk asal khabar, aku duk makan nasi khabu, kau gapo tak sedar gapo dia. Payah nak sedar kata dia duk apa. Maka dia sunat tutu dulu. Nah. Kalau orang Arab, usalli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Kalau orang Melayu, aku semaya fardu zuhur ni. Allahu Akbar. Terngiang-ngiang. Kayak gitu. Kau usalli fardu zuhri atau aku semaya fardu zuhur, minggu depan baru Allahu Akbar. Oh, memang tak ingat lah. Bukan gitu, sedikit je. Nah. Tu. Jadi fiqh pun kita kena belajar betul. Baru kita tak buat. Tak beramal dengan secara bengong, pening. Bengong, pening itu kerana kita mengaji tak betul. Nah, usalli kau sok kau sing. Sudah duk bahas itu dah. Usalli fardhu zuhri arba'i. Oh, tajwid pula. Apa dah ya suruh tajwid situ, bukan Quran itu, bukan rukuk qauli. Kok Melayu pun tak apa, bukan duk semaya lagi. Nah, tapi sudah jadi budaya kita beramal agama ni bukan kerana mengaji sungguh faham, tapi kerana budaya kita dah. Cuba kalau sebelum nak semaya lepas pada ni zuhur ni, aku sembahyang fardu zuhur ni, Allahu Akbar, mesti orang tepi tengok gini, sesak ni baca kok Melayu. Mana ada orang aku sembahyang usalli, aduh, dia yang hidup kepek belagu Arab. Tu tujuannya wa yudabun nutqu qabila takbir liusa'adil liusa'adil lisan lil qalbi. Itu dalam kitab Arab sebut. Disunatkan tutur dengan talaffuz bin niat ni supaya menolonglah oleh lidah akan hati. Lidah tu nak tolong hati ingat. Jadi bagi orang yang mudah dah ingat, orang hak tak serabut kepala, nah, pak dia duduk dekat Allahu Akbar, dalam perut dia sedar. Aku semaya fardu zuhur ni bukan asar, bukan zuhur, bukan maghrib, bukan isyak. Aku semaya fardu ni bukan sunat. Aku semaya ni bukan duk basuh berak, bukan duk baca surat khabar. Sedar. Itu qasak, ta'aruf dan ta'yun. Tu ngaji gitu. Kalau ngaji salah kat tu, Allah. Niat dia nak masuk ni atau niat tak mari, dia kata duk mana tak cakap cari pakai Washington mana tu. Mana ni. Tak ada kena mari dalam perut mu sudah. Orang telefon kita ke? Kita duk makan nasi tanya. Kak Mah buat apa tu? Ada Kak Mah. 2 3 4 kali tak masuk nasi. Tak tahulah Kak Mah buat gapon, Kak Mah pun duk bengong juga ni. Gitu ke? Tak ada puak mamuh nyak-nyaknya. Ada ke Kak Mah buat apa tu? Makan nasi ni. Kayak gitu. Nyak sedar ke? Duk makan nasi kau tak sedar. Kau nyak duk apa Kak Mah? Tak tahulah Kak Mah buat gapo, tak tahu, tak ingat dah Kak Mah ni. Gitu ke? Oh, berat benar tu nyanyuk dah dia panggil tu. Nah, sedar. Niat semai gitu ke? Tu lagu tu dah. Wan tu tubik bak fiqh pula dah. Mana sengaja tak diikhtiar. Tu sengaja tu tubik satu tu. Sengaja. Nah. Sengaja tu mana? Hak kita nak tu sengaja. Hak kita bulat kau tekad dah. Tu hak kita nak. Memang sengaja, bukan tak sengaja tak? Tu. Tengok manusia, segala perbuatan manusia yang dikerjakannya manusia dengan sengaja, dengan ikhtiariah, dengan manusia tu nak pilih, sedar. Kalau hak bukan manusia nak, hak manusia pilih, hak manusia sedar, hak tu dia panggil ittirariyah, bukan ikhtiariah, dia panggil ittirariyah. Tu lawa dia dah, macam mengigau. Mengigau tu bukan ikhtiariah. Dia tidur. Kalau tidur tiba-tiba bangun, buka mata, pergi dapur, ambil nasi, lauk, makan. Tak kelik tu sedawa. Masuk pula tidur pula. Bangun-bangun pula. Lapar nasi ah. Tadi bukan mau makan nasi. Bila aku duk tidur molek-molek hak tu dia panggil ittirariyah. Bukan ikhtiariah. Dia tak sedar. Dia tak nak. Dia tak mau. Dia maunya tidur, tapi mengigau dia panggil ni. Tu dia panggil ittirariyah. Lain tu dah. Ini ikhtiariah. Hak hamba nak, hamba sedar, hamba pilih. Memang tekad dah nak itu, sedar. Adalah terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri. Daya upaya manusia itu sendiri mari di mana? Yang diciptakan oleh kudrat, yang dijadikan oleh Allah untuk
manusia itu sendiri. Sebab tu tak kafir lagi dia tu. Sebab iktikad Allah yang menjadikan power tadi, upaya tadi. Nah, kudrat yang ada pada hamba tu Allah yang jadikan. Sebab tu tak kafir gitu. Kalau kudrat iradat tu hamba mutlak milik, bukan Allah yang menjadi, dan kudrat iradat hamba itulah yang menentukan dan menjadikan apa-apa perbuatan hamba, maka hak tu kufur bi ijma'il ulama. Tapi kata ulama wara'an nahri ulama wara'an nahri ni ulama kebanyakannya mazhab Maturidiyah, ulama yang duduk negeri-negeri di belakang Sungai Furat, mana seumpama Samarkandina, Turkistan, termasuk Istanbul apa semualah Turki tu. Tu ulama dipanggil wara'an nahri, ulama yang duduk di belakang Sungai Furat, negeri-negeri yang belakang di Sungai Furat kebanyakannya Maturidiyah, masih menghukumkan kafir siapa yang iktikad lagu ni. Keras sikit lah, tapi kau tu marjuh, lemah. Kau yang rajihnya tidak kafir, masih ahli kiblat, masih mukmin muslim, tetapi ahlul bid'ah wad dalalah, ahlul bid'ah wad dalalah, sesat dia. Sebab dia tak kufur, sebab apa? Sebab dia masih kata yang dijadikan Allah untuk manusia itu sendiri. Tu poin tidak kufur. Allah yang menjadikan pada hamba kudrat. Nih, pada ayat ni Allah telah jadikan kudrat atau kuah, power, mampu air ni memberi kelazatan, kenikmatan, kekenyangan, kehilang dagaan kepada sang peminumnya. Tu dia panggil iktikad qadariyah. Qadariyah tu. Orang ahli sunnah jamaah bukan gitu. Yang menjadikan air ni Allah, yang menjadikan sedap, lazat, hilang dahaga pun Allah, bukan air. Tapi di sisi sabab musabab secara adi adat minum air. Maka sebab tu kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga, minumlah air laut kering, tak hilang dahaga. Seduk air laut kering, tak hilang lagi dahaga. Air sungai, air bukit habis, segala air telah. Kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga, tak hilang dahaga. Itu dah. Jadi hakikat yang menghilangkan dahaga Allah. Di sisi adat sabab musabab kita minum air. Di sisi sabab musabab, maka boleh saja Allah menjadikan musabab tanpa sabab. Boleh, tak ada masalah. Mana hilang dahaga tanpa minum air, boleh. Kenyang tanpa makan nasi, boleh. Gabar lagi weh, sejuk tanpa aircon, boleh. Tapi tu dia panggil khariqul adat, mencarikan adat. Jara payuh nak jumpa lagu tu. Alim dengan tak ngaji, boleh. Tapi ada tak? Ada tak? Jadi doktor dengan tak ngaji. Siapa dia berani masuk klinik dia? Sini. Tiba-tiba pergi buka klinik. Kata bila masa yang ni mengaji medik ni? Kata awak jangan petikai kalau Allah Ta'ala nak bagi. Sini. Allah Maha Kuasa ke dia boleh bagi musabak tanpa sabak. Nyanyi lagu tu. Hancur dunia. Kita kena tengok juga. Orang panggil adat, kena pakai juga hukum adat dia panggil. Ketawakuannya, keberlakuannya perkara tersebut. Harus bagi Allah Ta'ala nak buatkan sesuatu musabab tanpa sabab. Tapi Allah menyunnahkan sunnatullah dijadikan musabab di sisi sabab, bukan dengan sebab, bukan di sisi sabab. Lain tu dengan sebab. Kalau dengan sebab, dengan sabab, bermakna Allah jadi tak tahu nak bagi musabab kalau tak ada sabab. Tapi di sisi sabab, bukan dengan sabab. Bukan Allah jadikan kenyang dengan nasi, dengan makan, bukan. Allah Ta'ala jadikan kenyang di sisi kita makan nasi. Lain ke inda bi, lain. Bi itu bermakna alat. Jadi kalau ada, kalau tak ada alat, jadi Tuhan tak boleh nak buat apa. Jam Tuhan jadi, macam mana nak pergi kenyang ni? Sudahlah, tak boleh dah, tak ada makan ni apa ni, biarlah dia mati gitu dah. Tuhan jadikan musabab di sisi sabab, bukan dengan sebab. Lain. Di sisi asbab, bukan dengan asbab, bukan. Tu.
Beza tu ayat tu. Nah, tu beza makna. Kalau kau tak ngaji tak beza apa ustaz? Beza. Indas sabab bis sabab. Lain tu. Lain makna. Kalau bis sabab dengan makna bi makna al-alah, ba bi makna muawanah, mana bil isti'anah, minta tolong. Jadi Tuhan nak bagi kenyang dengan minta tolong nasi. Dengan menggunakan alat yang bernama nasi. Ya, makanan. Jadi kalau tak ada nasi, tak ada, mampu tak kita nak tak apa Tuhan? Oi, lemah Tuhan. Wal-iyazubillah min zalik. Nah, gitu dah. Di sisi ni lalu je, lalu kok nasi. Bukan nasi ni kenyang dah. Kalau tak ada nasi, boleh tak nak lalu? Boleh. Tu mana di sisi. Ni kenyang ni Tuhan nak bui, kalau tak lalu kok nasi boleh ke? Boleh. Lalu je, indah je, indah sabab. Nah, itulah ya dah. Maknanya gitu. Maka sebab tu kadang-kadang berlaku perkara yang mencarikan ada, tak ada masalah. Tapi mencarikan kalau duk berlaku tak ada panggil mencari adat adalah. Jadi adat dah pula lagu tu. Sebab tu kita tak boleh terima orang alim tanpa belajar. Tak belajar langsung. Tiba-tiba buka klinik, buka farmasi. Free pula tu. Sudah. Sanggup kita pergi. Kita tahu dah dia tak mengaji bagi doktor ni, medik ni. Dia mengaji dulu accountant. Tiba-tiba jadi doktor. Buka klinik. Agak-agak kita pergi. Kita kata, awak doktor belajar bila medik? Saya tak pernah tengok, bukan kita sekelas dua. Account. Awak jangan bertikar lah kalau Tuhan nak bagi. Tanpa belajar pun Tuhan boleh bagi. Kita boleh terima. Tak boleh. Lepas tu ilmu agama lebih-lebih lagi ya. Itu nak ayat gitu dah. Ilmu agama lebih-lebih lagi. Macam mana boleh tak mengaji? Tak ada basic mengaji agama, tiba-tiba duk jadi ustaz bopi. Ada janggut sikit baca ayat Quran, goreng. Ramai orang kita duk mengaji pelik kot. Tu pelik tu jadi. Tu ni. Boleh pula panggil ustaz. Ustaz apa yang tak ada mengaji? Tak ada mengaji. Dia duduk goreng, tukar masuk. Syekh, dia sendiri mengaku dia tak ada mengaji mana. Syekh, tukar masuk je dia. Tak ada pernah mengaji. Dia tukar masuk, tapi dia minat makrifat dengan Allah Ta'ala ni. Duk kacik bak makrifat hakikat ni. Jadi ustaz mudah lah. Jangan. Jaga. Itu dah. Habis itu. Yang ke-14. Kesan-kesan usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri berhasil. Segala apa yang dikehendakinya hamba, nyo tu klik kepada hamba, tanpa berhajat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Ya dah. Itu qadariyah. Qadariyah memang gitu. Apa duk Tuhannya? Tuhan bagi dah pada kita kudrat iradah. Kita lah yang kena tentu dan kita yang kena buat. Duk berhajat pada Tuhan, duk mai Tuhan, Allahumma ya Rabbana gapo semaya. Tak payah dah. Kita boleh. Kita yakin, kita pasti akan dah sini. Itulah gitu. Perhubungan atau pertalian kudrat dan iradah Allah dengan usaha dan perbuatan hamba tidak ada hubung kait sama sekali. Tak ada. Itu tak ada. Jadi Tuhan ada buat apa? Tuhan tak ada. Duduk relax, istirahat lah dia. Nanti nak buat manusia, dia buat pula. Dia buat manusia, dia buat kudrat iradah pada manusia. Lepas tu Tuhan relax, rehat. Lepas tu manusia tu yang ada kudrat iradah Tuhan buat tu, dialah yang menentu dan menjadikan apa yang dia nak dan apa yang dia nak perbuat. Apa tu? Itu gitu. Habis itu. Kemudian yang ke-15-nya, mazhab Qadariyah berkeyakinan wujud kebahagiaan atau kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia pada diri hamba itu sendiri, bukan dari kekuasaan Allah Ta'ala. Apa-apa manfaat dan mudarat yang mengena di atas diri hamba, hamba sendirilah yang buat. Bukan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala yang menentu, bukan. Kita sendiri. Tu Qadariyah tu lagu tu. Kita dah, kita usaha, Allah yang menjadi. Kita memilih, Allah yang menentukan. Gitu dah. Mukhtaran zahiran, majburan batinan. Yang ke-16, mazhab Qadariyah telah memutuskan langsung perhubungan Allah dengan makhluknya. Bila gitu, putuslah hubungan Allah dengan makhluk.
Makhluk yang buat. Allah lah. Allah buat hak awal-awal saja, menjadikan manusia daripada tidak ada kepada ada, lalu dijadikan pada hamba manusia tu kudrat dan iradat. Situ je. Lepas tu putus, ikutlah manusia nak buat berapa. Manusia nak gapo, manusia nak buat apa, serah pada manusia. Putus hubungan. Itu dah. Menurut i'tiqad qadariyah, Allah dan makhluknya tidak ada sedikit pun pertalian dalam memperbuat sesuatu benda yang ada di dalam dunia ini. Tak ada. Tu. Manusia lah buat. Manusia yang berjaya buat ni, kita mampu, kita berjaya buat ni. Ini adalah hasil kejayaan kita. Bukan kembali kepada Allah Ta'ala. Ada. Allah apa? Yang Allah tak ada buat apa dah dia bagi kepada kita mandat secara total 100%. Tak ada belah bagi lagi. Kita lah yang nak dan kita lah yang buat apa yang kita nak. Itu qadariyah tu. Adapun ahli sunnah jamaah tidak gitu dah. Tidaklah gitu. Apa yang kita pilih dan apa yang kita usaha, semuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Ta'ala yang menjadikan. Maka sebab tu apabila berjaya apa yang kita pilih, berjaya mana? Kita pilih nak semayah, nak jemaah, berjaya kita, alhamdulillah. Tu segala puji syukur tu hak Tuhan berlaku, bukan hak aku dak. Tuhan berlaku lah ni. Hadza min fadli rabbi. Ini semua hak Tuhan berlaku, kurnia Tuhan berlaku. Tak ada siapa aku. Aku nak je, aku pilih je. Ada aku usaha je. Tiba-tibanya berjaya, bermakna itu adalah ketentuan Allah, dan Allah yang meluluskan, yang menjadikan, maka terluluhlah perbuatan tersebut. Itu lagu tu. Ada benda yang kita nak dan kita usaha tak berjaya, ada banyak kan. Dan nak kita usaha tapi tak berjaya. Tanya orang politik itu, semua nak menang belaka. Rupa-rupa kalah berat-berat apa ramai. Hak tak disuka-suka kalah, belebok jatuh gedung-gedung. Ada yang suka kata boleh kalah gitu. Ya apa dia tak suka. Dia tak suka kata dia tu ranking kedua lah. Hak baru tu ranking ketiga. Rupa-rupa hak baru ranking kedua. Dia pula jatuh belebok hak lama ni ranking ketiga. Ada biar tu ranking ketiga pun pakat duk berebut lah hak pertama kedua. Itulah gitu. Jadi tak suka. Macam mana? Orang qadariyah dia tak pernah minta. Dia minta dengan Tuhan. Dah gini, dia minta dengan Tuhan di dalam kepercayaan dia yang mampu buat apa yang dia nak. Apa dia minta? Apa kau rasa dia boleh buat semua? Itu sebagai orang panggil ibadat saja. Minta tu, kita pun minta dengan Allah sebagai ibadat. Bukan sebab sebab apa? Bukan sebab Tuhan tak tahu ke, bukan. Kita minta dengan Allah Ta'ala, doa tu sebagai ibadat. Talabul adna minal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Bukan kita minta dengan Allah Ta'ala kerana apa? Tuhan tak tahu apa yang kita nak, bukan. Dan bukan kerana kita minta dengan Allah Ta'ala dari kerana apa nama ni, apa dia panggil, kemampuan kita terbatas dan sebagainya. Tidak, memang kita lemah di awal lagi. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi minta dengan Tuhan tu dengan niat ibadat. Adapun puak qadariyah, dia minta dengan Allah Ta'ala juga, bukan tak berdoa juga, tapi di dalam i'tiqad mereka, apa yang mereka nak, mereka boleh buat. Minta dengan Allah Ta'ala tu sebagai nak restu je lah. Nak minta restu je lah, lagu tu. Minta juga sebagai nak menyata je, nak royak je, itu aku nak buat gani contoh. Mudah-mudahan restu lah, kabul lah. Lepas tu dalam i'tiqad dia buat. Dia pun berdoa juga. Jangan kata qadariyah tak berdoa ke apa. Dia masih orang Islam. Orang Islam. Dia masih lagi orang Islam. Kalau tidak ingat capuk mana ayat tu ud'uni astajib lakum.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Cuma dalam doa dia tu dalam pegangan yang salah. Sepertilah orang yang berdoa dengan menganggapkan Allah tidak tahu kalau dia tidak minta. Salah juga. Tapi dia berdoa dah. Dia berdoa. Nah, Tuhan ni tak tahu gapo aku nak tak minta. Ya Allah, aku nak gani, ya Allah tolonglah. Nah. Aku minta. Orang tanya apa duk panjang sangat doa. Kena panjang lah. Tuhan tak tahulah mau kita nak gapo ke. Yang salah ke Tuhan pula. Janganlah kena minta panjang lah. Hak tu pun salah. Doa tak? Doa. Hak ni pun salah. Ya doa tak? Doa. Jadi berdoa ni tak semestinya seorang yang berdoa tu iktikadnya betul. Boleh jadi doa tapi iktikad yang salah. Doa dalam keadaan iktikad Tuhan tak tahu kalau tak minta. Salah. Bahkan kafir nah. Ataupun doa minta dalam keadaan iktikadnya hanya semata-mata nak menyata saja restu dengan Tuhan. Nah, yang mana diri dia sudah meyakini apa yang dia nak pasti dia boleh buat. Kalau kira-kiranya tak perlu berdoa lah dia dah. Dah dia berdoa juga sebab dia orang Islam. Nah, tetapi dalam keyakinan dia mampu buat apa saja yang dia pilih, apa saja yang dia nak, yang dia tentu. Bermakna bukan lagi dia yang memilih, dia yang menentu. Dan bukan lagi dia usaha, dia yang menjadi. Nah, hanya doa tu menyata saja pada Tuhan sebab dia masih percaya Allah Taala Tuhan. Nah, menzahirkan saja kepada Tuhan kemahuan, kehendak diri dia. Itu saja. Itu dah. Jadi bukan kata kalau gitu Qadariyah tak berdoa lah. Tak, dia berdoa juga. Tapi dalam i'tikad yang salah. Dia semaya juga tapi dalam i'tikad yang salah. Dia puasa dalam i'tikad yang salah. Gitulah. Sebab tu i'tikad ni payah nak cek. Sebab dia tak nampak. Dia semaya macam kita, puasa macam kita, baca Quran macam kita. Nah, sama je. Sama. Menghadap kiblat yang sama. Allah Rasul yang sama. Sumber rujukan Quran, hadis juga. Tetapi pegangan dia tu yang sesat. Tu dah. Habis itu. Apa? Habis. Menurut i'tikad habis tu lah. Menurut yang ke-17 yang kata menurut i'tikad Qadariyah berlaku kekufuran dan penderhakaan seseorang hamba ni. Orang-orang hak duk kafir, orang-orang hak duk buat maksiat ni, penderhakaan itu maksiat lah. Orang duk derhaka dengan Tuhan buat maksiat tu maksiat ni bukanlah dengan takdir Allah. Bukan dengan ketentuan Allah, bukan Allah yang menjadi, bukan. Tuhan tak tentu pun. Maksiat apa tak Tuhan tak tentu. Kekufuran siapa Tuhan tak tentu. Tu bahaya ni buat ni. Nah, berarti Tuhan tak tahu siapa hak nak kufur ke apa. Nah, jadi Firaun tu kafir, Namrud tu kafir, Tuhan tak tentu. Tuhan tak tentu pun Firaun tu kafir, Namrud tu kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun gapo tu kafir, dak Tuhan tak tentu. Lepas tu Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Qarun sendiri, Firaun sendiri yang menentukan kekufuran diri dia masing-masing. Nah. Jadi membawa kata Tuhan tak tahu nak kafir ke tak. Tu bahaya tu. Tu. Bermakna kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Qarun ni bila Tuhan tahu? Bila dia mati tu, kafir dia lah Firaun. Tak ada arah lah. Nah gitu. Bahaya tu. Itu yang membawa pada kufur kalau i'tikad lagu tu. Nah. Tapi ada juga di kalangan mereka yang mengatakan Tuhan hanya tak tentu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu Firaun tu akan kafir. Tuhan tahu Abu Lahab, Abu Jahal tu akan kafir. Tapi Tuhan tak tentu kafir di Firaun. Hak tu Qadariyah yang kedua. Kalau Qadariyah al-ula, kita ayat dah dulu. Qadariyatul ula memang dia mengiktikad Tuhan tidak tahu apa-apa perkara sehinggalah perkara tersebut benar-benar berlaku. Baru Tuhan tahu. Maka Qadariyatul ula ijma'ul ulama kafir. Sebab isbat jahil pada Allah Taala. Nak aksiden ke apa atau nak kufur siapa-siapa, Tuhan tak tentu dan Tuhan tak tahu. Sebab tu Tuhan hantar nabi ayat ni, hantar rasul dah. Pak matilah Firaun dalam kafir. Barulah Tuhan tahu Firaun tu kafir. Tak ada arah lah Firaun kafir adalah dia. Kita tolong dah hantar Musa dengan Harun. Tu. Jadi Tuhan ni tak tahu bila
sehinggalah benda tu benar-benar berlaku. Tu kafir qadariyatul ula. Tapi qadariyatus tsani tidak i'tikad lagu tu dah. Tuhan Maha mengetahui sedia kala. Tapi Tuhan tak tentu kekufuran atau kemaksiatan mana-mana hamba. Lepas tu maksiat kufur tu berlaku lah tu mana? Tetapi adalah kesan-kesan perbuatan hamba itu sendiri. Hamba tu sendiri. Hamba tu sendiri yang nak kufur, yang nak buat derhaka pada maksiat pada Allah Ta'ala. Hamba tu lah yang menjadikan kesannya daripada ketentuan hamba tu. Ketentuan hamba pilih, hamba nak. Hamba yang buat. Dan mereka menafikan qada dan qadar Allah terhadap hambanya. Bermakna apa yang berlaku ni Tuhan tak tentu lagi. Tuhan tak tentu lagi. Bukan Tuhan yang menjadi. Lepas tu hamba sendiri yang menentukan nasib dia, sama ada syurga atau neraka. Hamba sendirilah yang mengerjakan perbuatan hamba, sama ada baik ataupun buruk. Allah tak tentu gabar-gabar, biar lock ke hamba. Demokrasi pada hamba. Demokrasi pada hamba tu pilih sendirilah nak gabar. Tu. Habis itu dah. Kemudian yang terakhir ni, yang ke-18, Allah tidak mengetahui sesuatu perkara yang akan terjadi sebelum perkara itu berlaku. Ini bukan qadariyah yang kita maksudkan. Ini qadariyatul ula yang kita telah sebut dah sebelum ni. Sebelum kelahiran Imam Syafi'i sudah pupus mazhab Mu'tazilah, mazhab qadariyah yang pertama, generasi yang pertama. Pupus dah. Sebab hak ni kafir ni, bukan ahli kiblat lah. Bila isbat Tuhan jahil, bukan ahli kiblat dah. Sebab ilmu Allah takluknya tanjizi qadir. Mana? Luluh sedia kala. Tuhan bersifat dengan pengetahuan dan mengetahui Allah tu sedia kala lagi. Nyata di ilmu dia segala perkara, tanpa terdahulu dengan jahil, tanpa berlaku perkara yang Tuhan nyata tahu tu benar-benar berlaku lagi. Tuhan tahu dah seperti benar-benar berlaku. Supaya duk sebut sama, hidung kita kepek lagu ni. Hidung saya kepek gini ni, sebiji ginilah Tuhan tahu. Sebelum langit bumi, sebelum makhluk alam semesta ni Tuhan buat. Ketika mana zat Tuhan saja ada, kun hizat. Dia bagi kun hizat tu azali lagi. Pada masa azali sebenarnya tak ada masa ketika zat Tuhan saja ada. Tak ada ketika tu. Cuma sempit nak bercakap. Dikulang ibarah. Dia panggil sempit nak bercakap. Sebab tu kita sebut pada masa azali, pada ketika kun hizat saja. Padahal ketika tak ada, masa tak ada. Bukan masa tu. Tak ada. Masa ni lah ibarat bergerak matahari dengan bulan kan? Mana ada masa mana bulan langit, bulan matahari tu tak buat lagi, tak bergerak lagi. Maka kun hizat. Zat Allah Ta'ala saja yang ada, nyata sedia kala dah di ilmu Allah Ta'ala. Hidup kita kepek ini sebiji gini dah, sebiji gini dah. Ada gapo atas hidup, tahi lalak kau gapo, ada apa? Jerawat kau gapo, sebiji gini dah. Tuhan tahu gini dah. Bukan nanti Tuhan buat dulu, lepas Tuhan buat hidung. Kepek gini. Ingat kau kepek lagu lain. Kalau gitu jahil Tuhan. Tak dah. Sebiji gini dah. Kita, ilmu kita boleh jadi. Boleh jadi kita nak sebut sama dah. Tu tengok ala Facebook. Comel janguk ni. Segok handsome ni. Apa tu? Janji dating apa, tengok muka Allah. Tengok handsome sangat jatuh ni dalam Facebook. Rupa-rupa tengok, berat sangat muka tapak kaki tu. Boleh jadi kita tak serupa apa kita tahu, apa realiti yang berlaku. Tuhan tak. Ilmu Tuhan tidak terdahulu jahil. Dan Tuhan tahu segala perkara. Muafakat apa yang berlaku dengan pengetahuan dia. Itu. Allah ni hak ni bukan qadariyah hak kita mengaji tu. Ini qadariyatul ula. Menurut i'tiqad qadariyah, Allah Ta'ala mulai mengetahui sesuatu perkara itu ialah pada masa permulaan berlaku perkara tadi. Ni hak ni kafir ni. Qadariyatul ula ni kafir bi ijma'il ulama. Sebab mengisbatkan jahil pada Allah Ta'ala. Sama juga dengan puak falsafah yang mengatakan Tuhan hanya tahu perkara secara purata, umum, tidak detail satu persatu. Kafir juga tu. Sebab mengisbat Tuhan jahil.
Nah, jadi ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu pada makna jahil, bukan. Mana ala ilmu fi makna al-jahli? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu daruri, ilmu apa lagi weh? Ilmu ladunni. Semua tu fi makna al-jahil lah kata. Nah, ilmu kasbi, ilmu kena usaha. Artinya kalau tak usaha, tak ada ilmu, jahil. Fi makna al-jahli. Ilmu apa lagi? Ilmu nazari, ilmu kena fikir, tilik, proses, akal kena mikir, guru baru reti. Kalau tak mikir, tak proses akal, tak reti. Fi makna al-jahli. Ilmu daruri sekalipun, ilmu mudah. Boleh kecak lada, asam pedas, tahu manis gula, tahu masin garam. Itu pun kalau tak kecak di lidah tak tahu. Fi makna al-jahli. Maka ilmu Allah bukan lagu tu. Bukan lagu hak boleh terdahulu jahil. Betul tak? Atau menyalahi dengan apa hak Tuhan tahu. Tidak. Nah, macam kita boleh jadi menyalahi. Dia ingat anak kita pergi sekolah rajin, rupa-rupa pergi moteng. Nah, tu. Cikgu disiplin telefon. Ni Pak Mak ke? Pak Mak ni apa? Kita cikgu disiplin sekolah anak Pak Mak ni. Nak cerita anak Pak Mak ni tak mai sekolah kat sebulan dah. Oi, mana boleh ustaz? Cikgu, saya atas di sekolah. Kita tak tahu tu. Tapi gitulah Pak Mak. Kita boleh ayatnya lah gitulah. Anak Pak Mak tak mari sekolah sebulan dah. Jadi kita pun sebagai Pak Mak ni pun siasatlah. Jatah anak sekolah, lepas tu nusuk lagi tengok. Anak kita gimana? Lompat pagar, pergi main snooker rupa-rupanya. Aku baru tahu mu ni ingat kau pergi sekolah. Aku baru tahu. Bermakna pengetahuan kita tu ada menyalahi dengan realiti yang berlaku. Ilmu Allah tidak lagu tu. Nah, habis itu. Habis itulah. Kemudian kita akan masuk fasal yang baru nanti insya-Allah. Fasal yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.